Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Muhammad Irwan Shazlin Saidin. Jadi kami pada hari ini, saya Aidi Izham bin Riza. Saya Luis Dilan Osik. Saya Muhammad Fahmi Sufi. Dan saya Nur Nabiha binti Muri. Jadi kami pada hari ini akan membincangkan tentang satu isu iaitu krisis pelayaran syariah dan implikasi terhadap dunia global. Krisis kebanjiran pelayaran syariah merupakan satu tragedi sejarah kemanusiaan moden. Jadi bagaimanakah dia memberikan impak kepada dunia? Hari ini kita akan bincangkan. Okey, terima kasih kepada saudara Aidi Izham. Okey, untuk pertamanya kita akan melihat bagaimana krisis pelarian syariah ini terjadi. Okey, krisis pelarian syariah ini terjadi sebagai pencitraan kepada peristiwa Arab Spring, yang mana peristiwa ini mula tercetus di Asia Barat yang bermula di Tunisia, iaitu sebagai bantahan kepada Presiden Tunisia Zain Al-Abidin untuk menuntutnya bagi melaksanakan pemerintahan secara demokrasi, kerana semasa pemerintahannya, pemerintahan di Tunisia tersebut dilaksanakan secara diktator. Okey, untuk Arab Spring di Tunisia, ia bermula pada 17 Disember 2010 apabila seorang pemuda membakar dirinya sebagai protes kepada kerajaan Tunisia pada ketika itu terhadap pengangguran dan kemiskinan yang semakin berleluasa di Tunisia. Kemudian peristiwa ini merebak kepada negara-negara Asia Barat dan Afrika Utara seperti Syria, Mesir, Libya dan juga Yaman. Okey, peristiwa Arab Spring ni paling banyak meninggalkan kesan kepada Syria apabila Syria telah berhadapan dengan perang saudara sejak Mac 2011 dan telah meragut sekurang-kurangnya 500,000 nyawa dan berjuta-juta lagi telah kehilangan tempat tinggal dan menjadi pelarian di banyak negara sehingga kini. Okey, perang saudara di Syria ini telah tercetus apabila kumpulan Free Syrian Army ataupun FSA yang terdiri daripada anggota kumpulan keselamatan iaitu terdiri daripada polis dan tentera yang membelot kerajaan Bashar al-Assad iaitu Presiden Syria telah ditubuhkan dan mencetuskan perang saudara di Syria. Next slide, Biha. Okey, untuk perang saudara ni dia berlaku di Syria adalah disebabkan terdapatnya kumpulan-kumpulan yang mendesak Presiden Syria Bashar al-Assad untuk melepaskan jawatannya setelah menjadi presiden sejak sekian lama, dan manakala ada lagi satu kumpulan lain yang mempertahankan beliau. Oleh itu perang saudara di Syria terjadi dan kedua-dua kumpulan tersebut merupakan kumpulan yang bersenjata dan telah mendapat sokongan dan bantuan daripada Iran, Turki, Rusia, Kurdistan dan di samping campur tangan negara asing terutamanya daripada Amerika Syarikat. Dan dalam krisis tersebut juga ia bertambah buruk apabila kemunculan ISIS ataupun Daesh di Syria dan telah mengakibatkan perang saudara di Syria tersebut menjadi lebih teruk dan mengakibatkan penduduk di Syria terpaksa menanggung kesan yang lebih buruk. Okey, untuk faktor kedua bagaimana krisis pelarian syariah ini terjadi adalah campur tangan antarabangsa. Hal ini menyebabkan krisis yang berlaku di Syria tersebut menjadi semakin parah. Apabila Amerika Syarikat mengetuai serangan ke atas Syria yang bermula pada tahun 2014 yang mensasarkan kumpulan Daesh ataupun ISIS di Syria. Di samping itu juga Rusia juga turut kumpulan peganas termasuk Daesh pada September 2015. Okey, untuk serangan yang daripada Rusia ini, ia bukan sahaja mengakibatkan kumpulan peganas yang menjadi sasaran, tetapi juga ramai orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak turut menjadi mangsa terhadap serangan bom tersebut. Rusia juga telah menghantar penasihat ketenteraan untuk membantu dan mempertahankan kerajaan pimpinan Bashar al-Assad. Di samping itu juga campur tangan ini terdiri daripada pejuang Hezbollah, daripada Lebanon, pejuang daripada Iran dan Afghanistan turut berjuang di pihak Bashar di Syria bagi menentang pemberontak yang cuba untuk menggulingkan Bashar al-Assad.
Oleh itu, rakyat yang terperangkap di tengah-tengah krisis tersebut terpaksa melarikan diri keluar daripada Syria, sama ada secara sah ataupun tidak sah, ke negara-negara berhampiran ataupun negara-negara lain demi menyelamatkan diri dan keluarga, sekaligus menjadi pelarian di banyak negara seperti di Turki, Malaysia, Britain dan sebagainya. Turki merupakan antara negara yang menerima pelarian Syria yang paling banyak di dunia. Okey, saya serahkan pembincangan seterusnya kepada rakan pembentang yang lain. Okey, jadi pada hari ini kita akan bincangkan juga cabaran kebanjiran pelarian Syria. Maksudnya, apakah yang akan berlaku jika kebanjiran pelarian Syria ini tidak dibendung? Pertama sekali, krisis pelarian Syria akan memberikan cabaran kepada pelbagai negara, terutamanya negara-negara yang menerima pelarian Syria seperti Malaysia, Turki dan sebagainya. Pada awalnya, semua beranggapan bahawa krisis di Syria ini adalah bersifat sementara dan kehadiran pelarian Syria ni untuk hanya tempoh yang tertentu sahaja. Tetapi melihat kepada keadaan semasa di Syria, tempoh penempatan pelarian Syria ini dijangka akan mengambil masa yang lebih panjang dan akan memberikan kesan yang mungkin agak mencabar kepada negara penerima pelarian Syria. Untuk pengetahuan semua, pada sebelum ini Syria merupakan sebuah negara yang menerima pelarian daripada negara lain juga. Jadi apabila Syria bergolak dan pelarian Syria bergerak ke negara lain, itu akan menimbulkan satu masalah kepada negara yang menerima. Antara cabaran yang pertama ialah pemberian taraf kewarganegaraan. Salah satu pilihan untuk mengintegrasikan pelarian Syria ini ialah memberikan taraf kewarganegaraan. Maksudnya seperti contoh, kalau pelarian di Malaysia, pelarian Syria di Malaysia diberikan hak kewarganegaraan. Oleh itu mereka akan mudah untuk bekerja dan juga mudah untuk mendapatkan sumber kewangan dan sebagainya. Tetapi apa yang akan berlaku jika perkara ini berlaku? Pertama sekali, jika diberikan taraf kewarganegaraan, mereka akan menuntut hak untuk mengundi dan seterusnya polisi kerajaan seperti polisi kerajaan terhadap pelarian ini, mereka akan minta untuk supaya dipindah sebagai itu adalah hak mereka sebagai kewarganegaraan. Jadi perkara ini akan mencetuskan beberapa isu baru seperti pekerjaan. Maksudnya cabaran untuk menyediakan pekerjaan ni, contohnya macam bila pelarian Syria ni terlalu ramai, dia akan berlaku satu lambakan tenaga buruh serta peluang untuk dieksploitasikan mereka ini adalah lebih tinggi. Oleh itu, seperti kajian yang dilakukan oleh Center for Economic and Foreign Policy Studies, 86 responden mahukan kerajaan menghentikan polisi pintu terbuka terhadap pelarian Syria dan 30% responden bersetuju agar pelarian Syria dihantar pulang ke negara asal mereka. Seterusnya adalah cabaran kesihatan dan tempat tinggal. Dua cabaran utama ini adalah satu benda yang kritikal. Apabila pelarian Syria tiba di sesuatu negara, sudah pasti mereka perlu diberikan kesihatan supaya jika mereka membawa penyakit tidak merebak seperti penyakit TB, tidak merebak dalam sesebuah negara. Oleh itu, apakah yang perlu dilakukan oleh kerajaan? Kerajaan perlu memberikan vaksinasi kepada mereka. Jadi apabila perkara ini berlaku, kos untuk memberikan vaksinasi itu akan ditanggung oleh kerajaan dan perkara ini akan membebankan hal ehwal belanjawan sesebuah negara. Selain daripada itu, negara juga perlu memikirkan tentang satu tempat bagaimana tempat tinggal mereka. Maksudnya ada satu penempatan khas untuk mereka tinggal supaya mudah untuk kita membuat sesuatu examination atau apa sahajalah, memudahkan. Jika mereka kita biarkan duduk merata-rata di sebuah negara, agak sukar untuk kita trace mereka kembali. Seterusnya, cabaran kepada masalah sosial. Hal ini saya ambil contoh seperti di Turki. Kehadiran sejumlah besar pelarian Syria mewujudkan kesan sosial terutamanya di wilayah-wilayah sempadan. Kebanyakan lelaki tempatan telah mengambil wanita Syria sebagai isteri kedua dan isteri ketiga. Kebanyakan lelaki ini menyebabkan berlaku ketegangan sosial dan terdapat laporan kadar perceraian yang meningkat. Seterusnya, kadar kes-kes kemurungan di kalangan wanita tempatan di wilayah Hatay dan Kilis di Turki terus meningkat.
Seterusnya, perkahwinan lelaki tempatan dengan warga Syria, iaitu lelaki warga tempatan Turki dan warga Syria, membawa masalah kerana perkahwinan mereka adalah tidak sah kerana undang-undang sivil Turki tidak membenarkan poligami. Ia telah membawa kesan yang buruk kerana bayi yang dilahirkan tidak dapat didaftarkan kerana secara teknikalnya bayi tersebut dianggap telah dilahirkan di luar perkahwinan. Masalah pendaftaran juga dihadapi oleh bayi yang dilahirkan pasangan Syria yang tinggal di luar kamp. Oleh itu, seterusnya tentang cabaran politik. Menurut Kagapate 2013, apabila konflik di Syria semakin berkembang dan kumpulan radikal Islam menjadi semakin aktif, minoriti Alawit di Hatay telah secara lebih terbuka menyokong tindakan rejim di Damsyik. Mereka juga membenci kehadiran pelarian Sunni Syria ke wilayah mereka dan menuduh bahawa ianya merupakan satu konspirasi di pihak kerajaan untuk mengubah keseimbangan demografi di wilayah mereka. Ketegangan mula timbul apabila masyarakat Alawit melihat kerajaan Turki terlalu menekankan aspek identiti Sunni, lebih condong untuk menjatuhkan rejim Assad di Syria dan menuduh masyarakat Alawit di Turki bersekongkol dengan penyokong dan bersifati dengan rejim Assad di Syria. Perkembangan ini telah menimbulkan kebimbangan bahawa krisis di Syria dan cara bagaimana kerajaan Turki mengendalikan boleh merumitkan lagi hubungan minoriti dan juga majoriti di Turki, terutamanya di wilayah di mana sebelum ini kumpulan etnik dan agama yang berbeza dapat tinggal secara harmoni. Baiklah, seterusnya kita dengan impak negatif dalam pelarian Syria. Okey, peristiwa akibat daripada kebangkitan masyarakat Arab ataupun Arab Spring yang di mana dikatakan oleh Muhammad Badrul Amin tadi dan melanda hampir keseluruhan negara Arab. Pemberontakan di Syria telah bermula sejak 11 Mac dan menjadi sesuatu yang ganas dan di luar jangkaan di antara rejim Assad. Sebanyak 2 juta mangsa telah kehilangan tempat tinggal dan juga anggaran kasar oleh UNHCR mendapati 4 juta yang memerlukan bantuan kemanusiaan. Seterusnya dalam situasi ini telah menyebabkan ketidakstabilan negara kerana terpaksa menanggung beban terhadap kebanjiran pelarian Syria ini. Jadi beban kebanjiran pelarian Syria ini ditanggung oleh negara-negara Eropah ataupun negara-negara global lah. Okey, seterusnya. Yang pertama adalah implikasi sosial. Okey, perkara ini berkait rapat dengan imigrasi antarabangsa di mana ia merujuk kepada masyarakat tempatan yang terdedah dengan identiti seperti budaya, bahasa, agama atau negara mereka yang diancam oleh pendatang. Baiklah, identiti ini terdedah kerana pendatang mempunyai pelbagai agama, budaya dan juga bahasa yang digunakan oleh mereka. Oleh sebab itu, wujudnya masalah seperti masalah komunikasi antara pendatang dan juga masyarakat tempatan. Penerimaan budaya pendatang terhadap masyarakat tempatan juga dan agama yang diamalkan di sesebuah negara tersebut. Okey, sebagai contoh, wujudnya masalah komunikasi di mana sesebuah negara tersebut, negara tempatan menggunakan bahasa tempatan, tapi yang pelarian Syria ini mereka tidak mengetahui bahasa tempatan mereka. Itu menjadikan masalah komunikasi. Yang kedua adalah budaya. Bagaimana sesebuah budaya di Syria tidak sama dengan budaya beberapa buah negara yang ada di dunia ini. Jadi apabila di tempatan tersebut, mereka tidak dapat menerima budaya yang ada di Syria. Itu pun menjadi salah satu impak sosial dan juga agama. Kemungkinan belum biha. Okey. Dan juga agama tidak sama dengan contohnya seperti di France ya, seperti kes di France, di Perancis, bahawa agama Islam ni merupakan salah satu mereka dianggap sebagai sebuah Islamofobia yang saya akan terangkan sebentar nanti. Okey, next slide. Baiklah, seterusnya untuk implikasi ekonomi. Implikasi ekonomi juga memberi kesan terhadap kedua-dua buah negara ini. Negara asal juga dan juga negara penerima. Walaupun imigrasi ini memberikan kelebihan dan juga kekurangan yang berlaku ke atas ekonomi. Bagi keburukan implikasi terhadap ekonomi apabila pelarian ini membawa ancaman kepada keselamatan negara. Terutamanya permintaan yang tinggi terhadap keperluan perumahan, berlakunya inflasi dalam kadar sewa rumah. Seperti mana yang dikatakan oleh Aidil Idham tadi, iaitu membebankan kepada penduduk tempatan dan juga pelarian. Maksudnya bila kadar perumahan ini, kadar sewa dia tinggi, dia bukan sahaja memberi impak kepada penduduk tempatan, malah dia memberi impak kepada pelarian. Jadi seterusnya dalam wujud persaingan dalam mencari pekerjaan dalam masyarakat tempatan dan juga pelarian. Okay, seterusnya.
Baiklah, implikasi keselamatan, isu keselamatan juga menjadi implikasi yang buruk di mana strategi militan IS menyamar sebagai pelarian Syria, mencetuskan sentimen Islamofobia yang berkenaan dengan peristiwa 9/11. Jadi isu keselamatan negara ini kekal akibat pelarian ini dengan mencetuskan sebuah sentimen yang menganggap masyarakat Islam ini berpunca penyebaran ideologi yang radikal di Eropah. Kenapa saya kata di Eropah? Kerana di Eropah ni kebanyakan peratusan untuk agama Kristian itu tinggi. Jadi disebabkan itulah di mana sentimen ini tercetus disebabkan oleh peristiwa 1919 ni. Jadi aktiviti keganasan disebabkan oleh penyamaran IS ni sebagai membuat negara-negara lain mempunyai sentimen dan peningkatan keselamatan di negara mereka. Malah perkara ini telah menjadikan golongan orang Islam yang lain telah terpias dengan aktiviti keganasan dilakukan oleh IS ini. Baiklah, seterusnya. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada iktibar kepada krisis pelarian di Syria. Okey, isu ketamadunan semasa yang perlu diikut secara terdekat terutama oleh masyarakat pada hari ini ialah mengenai krisis pelarian Syria, dan ia kini menjadi persoalan oleh rangkaian berita antarabangsa. Malah majalah Time juga misalnya telah memberi laporan khas krisis itu dalam terbitan 19 Oktober 2015, dan Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNCHR merekodkan jumlah rakyat Syria yang melarikan diri sudah mencecah 5 juta orang, dan antara negara yang menerima pelarian Syria ialah Turki, Lebanon, Jordan dan Mesir, dan angka terkini yang dikeluarkan oleh UNHCR menunjukkan Turki antara paling ramai menerima pelarian daripada yang berjumlah 1.7 juta orang, diikuti oleh Lebanon, Jordan dan juga Mesir. Dan selain daripada negara Islam juga negara Eropah juga menerima kedatangan pelarian Syria, antaranya ialah Sweden, Itali, Perancis, Greece, England, Hungary dan juga Jerman. Dan Malaysia juga sudah mengumumkan rancangan bantuan penerimaan kumpulan masyarakat Syria dalam masa dekat, dan krisis kemanusiaan ini boleh dianggap sebagai antara yang terbesar dalam sejarah moden, dan ianya telah menimbulkan pelbagai reaksi dan isu besar masyarakat antarabangsa. Dan apa yang dialami masyarakat Syria hari ini bukan jaminan ia tidak berulang lagi di masa depan dan di rantau yang berlainan, malah potensi pengalaman yang sama mungkin akan berulang adalah terbuka dalam keadaan masyarakat antarabangsa yang tidak mampu membangunkan sebuah sistem pengurusan keamanan global yang saksama. Dan sekiranya keadaan dunia hari ini masih lagi bergelut dengan model persaingan kepentingan oleh negara-negara kuasa besar, dan krisis kemanusiaan ini mungkin akan terus berulang dan berpanjangan. Dan dunia ini akan kembali aman sekiranya satu dasar pentadbiran dunia yang berasaskan semangat musyawarah dan pertanggungjawaban saksama bersandarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan sejagat dihormati antara sesama warga bangsa dan negara. Namun selagi wujud dasar dan sikap dominasi sesetengah negara atau rantau terhadap yang lain, kemelut, krisis dan pertembungan politik serta kepentingan yang membawa kepada peperangan dan kemunduran ekonomi akan terus berlanjutan. Malah masyarakat seperti di Syria akan terus menerima natijah daripada ketidakstabilan sistem global yang tidak seimbang, dan suatu yang amat menghiburkan tentunya kerana kebanyakan krisis kemanusiaan yang sedang dialami sejak ayah ini dari dunia Islam. Dan selain di barat, di Asia Tenggara juga masih belum ada jalan penyelesaian yang jelas, misalnya terhadap krisis masyarakat Rohingya. Dan dunia Islam perlu melakukan satu tindakan radikal bagi mengatasi krisis dalam rumah tangga, dan ia tidak boleh menyerahkan tugas asasi ini kepada masyarakat lain. Dan krisis kemanusiaan di Syria seharusnya menyatukan seluruh dunia Islam tanpa mengira perbezaan fahaman dan ideologi. Malah nilai kemanusiaan yang tinggi di kalangan pemerintah Islam seharusnya mampu menggerakkan mereka bersatu mengatasi krisis sebagai satu ummah. Dan cita-cita kesatuan ummah hendaklah menjadi cita-cita dan impian berterusan bagi seluruh dunia Islam. Dengan kesatuan yang tersusun, banyak krisis dalaman akan dapat diatasi menggunakan sumber dan tenaga dalaman. Adalah satu yang menghiburkan apabila persoalan dalaman ummah yang seharusnya ditangani dunia Islam kini menjadi isu antarabangsa yang merumitkan.
Sementara cita-cita dan impian ideal kesatuan ummah yang terjemah pergerakan pertubuhan Islam perlu kehadapan bagi mengimbling usaha mengatasi krisis kemanusiaan di dunia Islam kini, dan banyak usaha sudah dilakukan dan perlu dipuji kepada beberapa pertubuhan Islam yang bertindak menjayakan misi ini, misalnya misi bantuan kemanusiaan ABIM dan Global Peace Mission telah menubuhkan Lifeline for Syria yang perlu mendapat sokongan semua pihak. Namun tugas dan tanggungjawab sebesar ini tidak mampu memberikan kesan yang besar tanpa sokongan kerajaan sebagai penanggung utama, malah peranan kerajaan terpenting pada hari ini tentunya ialah mengenal pasti berbagai badan dan pertubuhan kemanusiaan ini bagi menyelaraskan kerja perhubungan antarabangsa dan seterusnya menyediakan satu dana kebajikan negara yang besar bagi membantu operasi sukarelawan mereka. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.